Baik, kita mulakan Suratul Taubah. Suratul Taubah, Surah At-Taubah ayat 112. Ayat 112. Oke, teruskan ya. 112 ya, Suratul Taubah. Waalaikumsalam. Oke. Baik, sekali lagi saya sebutkan ya surah At-Taubah ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-taibuna, orang-orang yang bertaubat. Al-abiduna, orang-orang yang beribadat. Al-hamiduna, orang-orang yang memuji. As-saihuna, orang-orang yang mengembara. Ar-raki'una, orang-orang yang rukuk. As-sajiduna, orang-orang yang sujud. Al-amiruna, orang-orang yang menyuruh. Bil ma'ruf, dengan kebaikan. Wan nahuna, dan orang-orang yang mencegah. Anil mungkar, dari kemungkaran. Wal hafizuna, dan orang-orang yang memelihara. Li hududillah, bagi batas-batas Allah. Wabasyiri, dan gembirakanlah oleh engkau. Al-mu'minin, akan orang-orang yang beriman. Baik. Semak semula. Ayat yang sebelumnya menerangkan bahawa ayat 111 menerangkan, ya, sesungguhnya Allah telah membeli diri orang-orang yang beriman dengan harta, dan harta-harta mereka. Maksudnya Allah telah memberi diri orang yang beriman itu dan juga harta-harta mereka dengan bayaran syurga. Sebabnya mereka berperang pada jalan Allah. Terkadang mereka membunuh dan terkadang mereka dibunuh. Janji ini adalah benar, tersebut dalam Taurat dan Injil dan Quran. Dan siapa yang lebih sempurna janjinya daripada Allah? Sudah tentu tidak ada yang lebih sempurna. Oleh itu, bergembiralah dengan jualan kamu yang telah kamu jualkan dengannya. Mana bergembiralah kepada diri-diri yang menjualkan dirinya untuk Allah. Itulah dia kejayaan yang besar. Dan diterangkan sifat-sifat yang terpuji, yaitu at-taibuna, orang-orang yang bertaubat. Al-abiduna, orang-orang yang beribadat. Taubat mengikut tafsir di sini ialah
taubat daripada syirik, taubat daripada nifak, yaitu sifat munafik. Ini adalah dua sifat yang membawa kepada kecelakaan di akhirat. Syirik kekal dalam neraka. Nifak atau munafik ini tempatnya fi darki asfali minan nar, yaitu dalam dasar neraka. Tersebut dalam surah An-Nisa. Tempatnya adalah dasar neraka. Sebab itu taubat ini, taubat daripada syirik dan sifat-sifat munafik. Lagi abiduna, orang-orang yang beribadat, yaitu mengikhlaskan diri beribadat kepada Allah. Jadi niat beribadat kepada Allah Ta'ala benar-benar ikhlas, bukan kerana itu, kerana ini. Kemudian diterangkan lagi Alhamiduna, orang-orang yang memuji, yaitu memuji Allah dalam segenap hal atau segenap keadaan. Perkataan Alhamdulillah tidak kira waktu. Kita boleh bila-bila masa mudah mulut ini mengatakan Alhamdulillah. Itulah tanda kita berterima kasih. Lagi as-saihuna, orang-orang yang mengembara. Dan juga diterangkan as-saihuna ini juga adalah orang-orang yang berpuasa. Sama ada orang-orang yang mengembara dan ataupun orang-orang yang berpuasa. Sebab tafsirannya juga ada mengatakan so'imuna. Mana sa'ihuna ni sama dengan so'imuna, mana orang yang berpuasa. Ar-raki'una sajiduna, orang-orang yang rukuk, orang-orang yang sujud. Di sini dengan maksud orang-orang yang solat. Solat dalam solat, sebab perbuatan rukuk sujud ni adalah solat. Al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar, orang-orang yang menyuruh dengan yang ma'ruf dan orang-orang yang mencegah atau melarang dari kemungkaran. Wal hafizuna li hududillah, dan orang-orang yang memelihara bagi batas-batas Allah. Batas-batas Allah itu maknanya hukum-hukum. Memelihara atau menjaga hukum-hukum Allah dan beramal dengannya. Wa basyiril mu'minin, dan gembirakanlah oleh engkau akan orang yang beriman. Kegembiraan itu ialah jannah, syurga yang dijanjikan. Itulah sifat yang terpuji. Itu sifat diri orang mukmin yang menjualkan diri kepada Allah Ta'ala. Siapa yang rela hati menerima Allah nak beli, dan kita terbuka hati untuk menjualnya, inilah balasan yang dikatakan jannah, syurga buatnya. Baik, sambung ke ayat yang ke-113. Makana, tiada adalah ia. Lin nabi, bagi nabi, walladzina, dan orang-orang yang amanu, telah beriman mereka, an, bahawa yastaghfiru, mereka mintakan ampun. Mereka mintakan ampun lil musyrikina, bagi orang-orang musyrikin, walau kanu, dan jikalau adalah mereka uli,
orang-orang yang mempunyai kurba, kerabat. Mim ba'di, mim ba'dima sekali ya. Mim ba'dima, daripada sesudah sahaja. Daripada sesudah sahaja. Daripada sesudah sahaja, lahum bagi tabayyana, telah terang ia, lahum bagi mereka, annahum bahawasanya mereka, ashabul jahim, penghuni-penghuni neraka jahim. Saya masuk mula ya. Maka nali nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil musyrikina. Tiada adalah ia bagi nabi dan orang-orang yang telah beriman mereka, bahawa mereka mintakan ampun bagi orang-orang musyrikin, walau kanu uli kurbah, dan jikalau adalah mereka orang-orang yang mempunyai kerabat. Mim ba'dima tabayyana lahum, daripada sesudah saja telah terang ia bagi mereka, annahum bahawasanya mereka ashabun nar, penghuni-penghuni neraka jahim. Ya, boleh letak nota kat tepi tu. Ya, ayat melarang mintakan ampun kepada orang-orang musyrik. Ya. Larangan memintakan ampun untuk orang musyrik. Sebab itu, macam terkadang saudara-saudara baru, ya, saudara-saudara baru kita yang masuk Islam, mak bapak dia musyrik. Jadi, dia tidak boleh mendoakan macam mana kita mendoakan kedua orang tua kita. Ya, wahai Tuhanku, ampunkanlah aku dan ampunkanlah kedua ibu bapaku. Kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasihani aku waktu kecil. Jadi doa ini, ya, tidak boleh mereka baca. Mereka boleh membaca sekadar, ya, wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku, atau ampunilah daku, dan Engkau berilah hidayah kepada kedua ibu bapaku. Ya, jadi boleh doakan supaya, ya, kedua ibu bapanya mendapat hidayah. Tapi tak boleh mintakan ampun. Ya, wahai Tuhanku, ampunkanlah kedua ibu bapaku. Ya, kasihanilah keduanya. Itu tak boleh. Ya. Jadi kalau minta, ya, kita orang apa maknanya, kalau mak bapak dia musyrik, yang boleh apa? Kita mohon supaya mereka mendapat hidayah. Ya, wahai Tuhanku, ampunkanlah aku dan berilah hidayah kepada kedua ibu bapa. Ya, itu boleh. Jadi letak nota ayat ini larangan. Dia memintakan ampun untuk orang musyrik. Ya. Tidak dibenarkan oleh Allah. Itu dikatakan di sini, tiada adalah ia bagi nabi dan orang-orang yang telah beriman mereka, bahawa mereka mintakan ampun bagi orang-orang musyrik, walaupun dia kerabat yang hampir dengan kita. Contohnya sebagai anak dari mak bapak.
Ya, adik-beradik. Ya, itu hampir kepadanya. Tapi dia bukan Muslim. Dia musyrik lagi. Jadi tidak boleh kita mintakan ampun untuknya. Ya, yang boleh apa? Ya, kita mohon Allah bagi hidayah. Sebab nyata dia ni tak nak Islam. Ya, dan nyata bahawa Allah sudah golongkan dia sebagai ashabul jahim, penghuni-penghuni neraka jahim. Ya. Begitu sambung lagi. Wa ma kana, dan tiada adalah ia istighfaru, permintaan ampun. Permintaan ampun Ibrahim permintaan ampun Ibrahim li abihi, bagi bapanya, illa, melainkan, mau'idah, perjanjian. Nanti ada ya, melainkan, illa tu melainkan, dari mau'idah, perjanjian. Wa'adaha, telah menjanjikan ia akannya. Telah menjanjikan ia akannya. Iyahu, kepadanya. Falamma, maka manakala, tabayyana, telah nyata ia, lahu, baginya, annahu, bahawasanya ia, aduun, musuh, lillahi, bagi Allah, tabarro'a, telah berlepas diri ia, minhu, daripadanya. Inna Ibrahim, bahawasanya Ibrahim, la'awahun, sungguh amat pengasih, sungguh amat pengasihan, sungguh amat pengasihan. Halim, lagi amat penyabar. Bracket penyantun. Baik, saya semula. Diceritakan bahawa orang beralasan, katanya, ya, kan Nabi Ibrahim pernah mintakan ampun untuk bapaknya, sedangkan bapaknya musyrik. Ya, itulah dalil kita boleh mendoakan orang tua kita yang masih musyrik. Ya. Jadi, ya, jawapannya adalah ayat 114 ini. Ya. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi, dan tiada adalah ia permintaan ampun Ibrahim bagi bapanya, illa an mau'idatin, melainkan dari janji, wa'adaha,
telah ia janjikan akannya Yahu kepadanya. Maknanya, Nabi Ibrahim, masa itu bapa dia tidak menentang Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim pernah mengatakan, Sa'astaghfirulaka Rabbi. Sebagaimana dalam surah Maryam. Sa'astaghfirulaka Rabbi. Bakal aku mintakan ampun untuk engkau kepada Tuhanku. Mana Nabi Ibrahim pernah berkata demikian kepada bapaknya, bahawa bapaknya dimintakan ampun kepada Allah. Harapannya supaya dia jadi Islam. Falamma tabayyana, maka manakala telah terang ia lahu baginya annahu adun, bahawasanya dia adalah musuh lillah bagi Allah, tabarra'a minhu, telah berlepas diri ia daripadanya. Mana setelah Nabi Ibrahim nampak bapaknya jelas yang dia adalah musuh, yang dia adalah musuh Allah. Maknanya bapa Nabi Ibrahim ini menentang Nabi Ibrahim dengan keras. Lepas tu Nabi Ibrahim pun tidak lagi mengharapkan untuk didoakan bapaknya. Dia pun berlepas diri daripada bapaknya. Apalagi bapaknya telah menghalau Nabi Ibrahim. Dan bapa Nabi Ibrahim tak nak nampak muka anaknya lagi itu. Itu yang Nabi Ibrahim hijrah, keluar daripada kedudukan ayah dia. Ini dikatakan dalam ayat ni, setelah bapaknya benar-benar jadi musuh kepada Allah, Nabi Ibrahim pun berlepas diri daripadanya. Sebab itu jangan dijadikan alasan bahawa kita boleh mendoakan orang musyrik. Tak boleh. Allah larang. Kalau orang beralasan dengan pasal Nabi Ibrahim ni, diterangkan dalam Quran sebelum bapaknya menentang Allah atau jadi musuh kepada Allah, masa itu Nabi Ibrahim pernah berharap untuk dijadi bapaknya supaya jadi Islam. Tapi setelah terang-terang menentang, Nabi Ibrahim berlepas diri daripadanya. Inna Ibrahim la'awahun halim. Bahawasanya Ibrahim sungguh amat pengasihan, lagi amat penyabar atau penyantun. Jadi sifat Nabi Ibrahim dijelaskan dalam Quran ini, sifatnya mudah mengasihi, atau pengasihan, mudah, mudah apa? Mana mudah kesian. Sifat Nabi Ibrahim, sesuai dengan nama dia, mengikut Arab lah. Ibrahim itu berasal daripada dua perkataan, satu ib, satu rohim. Ib tu maknanya abun, mengikut Arabnya. Abun tu bapa. Kemudian rohim, penyayang. Jadi rohim tu penyayang. Jadi artinya bapa yang penyayang atau pengasih. Ditambah lagi dengan sifat halim, penyantun atau penyabar. Itu sifat Nabi Ibrahim. Baik, kita teruskan lagi. Ayat yang ke-115. Makana. Wa makana, dan tiada adalah ia. Dan tiada adalah ia. Allahu Allah. Liyudillah, supaya
ia sesatkan. Supaya ia sesatkan. Kauman akan kaum. Ba'da sesudah. Iz di waktu. Hadahum telah memimpin ia akan mereka. Telah memimpin ia akan mereka hatta sehingga yubayyina ia terangkan lahum bagi mereka ma akan apa yang yattaqun mereka takutkan. Innallaha sesungguhnya Allah bi kulli syai'in dengan tiap-tiap sesuatu alim amat mengetahui. Baik, kita ulang semula. Farid boleh dengar tak Farid? Farid, cuba buka mic, boleh dengar tak? Gambar Farid tak bergerak. Boleh dengar tak suara Ustaz ni? Astamam boleh dengar? Dok boleh dengar? Buka mic. Macam senyap je masing-masing. Tak berjawab. Tak boleh dengar ya? Baik, kita teruskan. 115. Wa ma kana Allahu dan tiada adalah Allah liyudillah supaya ia sesatkan kauman akan kaum ba'da sesudah. Sekejap ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Hilang ya? Tak. Itulah kat sini gambar kau tak bergerak. Saya panggil-panggil pun tak bergerak. Masalah apa? Kena tutup balik lah. Okey. Okey. Bil. Mari sini Bil. Benda ni tak bergerak semua, katanya abang ayah tak keluar dekat skrin dia orang. Kena keluar balik. Keluar balik. Enter the passcode and press the pound or hash. Joining limited. Waalaikumsalam. Lama ke apa hilang? Patutlah gambar Farid langsung tak bergerak. Baru bergerak.
Berapa ayat yang hilang yang hilang tadi? Daripada ayat berapa? 114. Eh 114 tadi dengar tak? Tak dengar ya? Setengah. Oh, setengah. Oh, musuh bagi Allah. Itu tadi gambar Farid langsung tak bergerak. Yang lain tu itu saya tanya. Saya panggil-panggil. Okey. Ulang balik ya. Ayat 114 ni. Mana habis kan? Mana sampai mana? Tak, mana dah habis dah? Terjemah tadi. Okey, tinggal penerangan ya. Penerangan dia. Okey, tafsir dia. Baik, ulang semula. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi, dan tiada adalah ia permintaan ampun Ibrahim bagi bapanya illa melainkan an mau'idatin, dari janji wa'adaha telah ia janjikan akannya iahu kepadanya. Maknanya ya, alasan orang bahawa Nabi Ibrahim dia mintakan ampun kepada bapanya yang musyrik. Kenapa boleh? Jadi ya, artinya kita juga bolehlah mendoakan orang musyrik, mintakan ampun untuk orang musyrik. Jadi ya, sebenarnya Allah telah memberitahu ya, bahawa ya, semasa Nabi Ibrahim pernah mengatakan ya, sa'astaghfiru laka rabbi, dalam surah Maryam ayat 47 ya, Nabi Ibrahim berkata, bakal aku ampunkan bagi engkau kepada Tuhan, bakal aku mintakan ampun bagi engkau kepada Tuhanku. Maknanya Nabi Ibrahim nak mintakan ampun kepada Allah. Ia diharapkan bapaknya masuk Islam. Ya. Tapi ternyata bahawa bapaknya adalah menentang keras. Ya, ini dikatakan falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, maka manakala telah terang ia baginya bahawasanya ia adalah musuh bagi Allah. Ya, bila dia sudah nyata bahawa bapaknya adalah musuh bagi Allah, terang-terang dia menentang. Ya. Terang-terang dia menentang Allah. Annahu ya, ada annahu aduun lillah, bahawasanya dia adalah musuh bagi Allah, tabarra'a minhu, telah berlepas diri ia daripadanya. Nabi Ibrahim pun berlepas diri pada bapaknya. Sebab itu Nabi Ibrahim ya, lepas itu Nabi Ibrahim diusir oleh bapaknya ya, daripada bapaknya pun tak nak tengok lagi muka Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim berhijrah ya, keluar daripada kampung halaman bapaknya. Dan bapaknya ternyatalah memang ya, jadi musuh kepada Allah. Ya. Innahu Ibrahim, bahawasanya Ibrahim la'awah, sungguh amat pengasihan. Ya, halim, lagi amat penyabar atau penyantun. Jadi sifat Nabi Ibrahim orangnya mudah, ya, mudah kesian. Itu sifatnya satu. Yang kedua, sifatnya penyabar. Ya. Sesuai dengan nama Ibrahim dalam bahasa Arab, Ibrahim ini bahasa Hebrew, tapi ya, Arab ya, memecahkan dua perkataan ni, ib dengan rahim. Ib daripada perkataan abun. Abun ni mana bapa. Rahim daripada makna penyayang atau pengasih. Jadi dicantumkan jadilah Ibrahim, maknanya bapa yang pengasih. Jadi sesuailah dengan namanya ya. Jadi artinya ya, janganlah artinya kita tidak boleh mengajar saudara-saudara baru yang masuk Islam sedangkan mak bapak dia masih kufur ya. Maka
Ya, jangan diajar doa sebegini. Ya, wahai Tuhanku, ampunkanlah. Ya, ampunkanlah dosa-dosaku dan kedua ibu bapaku. Jadi doa yang macam ini tidak boleh. Tapi yang boleh apa? Ya, wahai Tuhanku, ampunkanlah daku dan bagilah hidayah kepada kedua orang tuaku. Ini boleh untuk saudara-saudara baru. Ya. Jadi mintakan ampun untuk bapak-bapak dia terlarang dalam Islam. Ini dalilnya. Dalil yang ayat 113, ayat 113 itu memang larangan. Ayat 114 menerangkan ya, Nabi Ibrahim pernah nak mintakan ampun untuk bapaknya. Ya. Tapi ya, setelah bapaknya nyata musuh Allah, Nabi Ibrahim pun berhenti. Ya, dia langsung tidak endahkan lagi. Baik. Ayat 115. Wa ma kana, dan tiada adalah ia Allahu Allah liyudillah, supaya ia sesatkan kauman akan kaum ba'da sesudah is di waktu adahum telah memimpin ia akan mereka hatta sehingga yubayyina ia nyata lahum bagi mereka ma akan apa yang yattaqun mereka takutkan. Innallaha sesungguhnya Allah bi kulli syai'in dengan tiap-tiap sesuatu alim amat mengetahui. Baik, saya masuk mula. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman, dan tiada adalah Allah supaya ia sesatkan akan kaum sesudah di waktu telah memimpin ia akan mereka. Maknanya ya, Allah ia tidak akan menyesatkan ya satu kaum yang mana Allah sudah pimpin, ya sudah pimpin kaum itu, hatta sehingga ya yubayyina lahum ma yattaqun, sehingga ia nyata bagi mereka apa yang mereka ya takutkan. Apa yang mereka takutkan iaitu nyata kepada mereka apa yang mereka takutkan, maknanya ialah apa yang patut mereka jauhi seperti kesesatan, kekufuran, syirik, ya. Itu maknanya apa yang mereka takutkan. Sehingga nyata ya apa yang mereka takutkan, ya mereka tidak akan lakukan hal-hal itu. Innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah dengan tiap-tiap sesuatu amat mengetahui. Okey, sambung lagi ayat 116. Innallaha, sesungguhnya Allah, lahu kepunyaannya, mulku kerajaan, as-samawati langit-langit, wal ardi dan bumi. Yuhyi ia menghidupkan, wa yumitu dan ia mematikan, wa ma'lahum dan tiada bagi mereka, wa ma'lakum dan tiada bagi kamu, min daripada dunillah selain Allah,
min waliyin daripada pelindung, wala nasir dan tiada penolong. Baik, saya masuk semula. Innallaha lahu mulkus samawati wal ard. Sesungguhnya Allah, kepunyaannya kerajaan langit-langit dan bumi. Allah boleh berkata demikian sebab ini memang mutlak, hak mutlak Allah. Langit dan bumi ini adalah kepunyaannya. Kita lahir dah ada langit, dah ada bumi. Ya, tahu tak siapa penciptanya, siapa pemiliknya? Ya. Kalau tidak ada siapa yang menunjuk ajarkan kita, ya, kita akan rasa ya terjadi dengan sendirinya. Sebagaimana kepercayaan orang-orang etis, ya, mereka mempercayai semua itu terjadi dengan sendiri. Ya, tidak ada kuasa Tuhan yang menjadikan. Jadi, ya, kita diajar dengan wahyu Allah, dengan pimpinan Rasulnya, ya, bahawa ya, langit dan bumi yang sedia ada ini adalah kepunyaan yang Maha Pencipta, yaitu Allah. Yuhyi wa yumits. Ia menghidupkan dan ia mematikan. Itulah sifat Allah Ta'ala. Dia berkuasa menghidupkan kita dan dia juga berkuasa untuk ia mematikan kita. Itu dikatakan kepadanya kita kembali. Wa malakum, dan tiada bagi kamu min dunillah daripada selain Allah, min waliyin daripada pelindung, wala nasirin dan tiada penolong. Siapa yang nak memelihara, nak menjaga kamu? Ya, siapa yang boleh jadi pelindung dan penolong kamu? Kalau seandainya Allah Ta'ala nak menggoncangkan bumi ini, ya, ataupun nak menterbalikkan air laut, ya, tumpah ke daratan, ya, siapa yang dapat memberi pelindungan pertolongan kalau tidak Allah Ta'ala? Sebab itulah, ya, akidah kita, kepercayaan kita, ya, terjurus kepada apa yang diajarkan oleh wahyu dan diajarkan oleh Rasulnya. Ya, kita adalah hamba, sedangkan Allah Maha Pencipta. Itulah pegangan kita. Ya. Baik, ya, kita sekadar situ dulu. Akan datang kita sambung lagi. Ya. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan bersama. Sadaqallahul azim wa sadaqa